Okey, program Road to Gold ini perlu perbincangan yang meluas di kalangan pengkritik, di kalangan mereka yang selama ini menjadi antara tulang belakang pembangunan sukan Malaysia, termasuk juga wartawan bekas, wartawan penulis dan sebagainya. Jadi rasanya kita kena jemput Wikipedia sukan kita. The one and only. Kan? The one and only untuk pengundi Ballon d'Or lah. Dia masih lagi berpegang kepada status itu. Rizal Hashim, Assalamualaikum, khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, alhamdulillah. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi Kontrak jadi jadi tak mengundi lagi dah Ballon d'Or. Baik, mengundi untuk pilihan raya negeri je lah. Okey, baik Rizal. Program Road to Gold diumumkan 16 bulan sebelum Tamasya bermula pada Julai 2024. Dan pada ketika sekarang ini kelayakan Olimpik ada yang dah start macam basikal track, tapi yang lain belum lagi bermula. Maknanya memerlukan masa untuk pilih atlet. Jadi pandangan Rizal mengenai apakah masanya yang sangat sesuai untuk untuk adanya program Road to Gold pada ketika program podium ni masih lagi digunakan pakai dan masih lagi berjalan. Ya, saya lihat dari sudut yang positif, ini adalah satu lonjakan bagaimana untuk memberi marginal gains seperti apa yang Tan Sri Norza sebagai pengerusi bersama Yang Berhormat Hana Yeoh mengatakan marginal gains dan juga untuk meminimumkan the process losses. Jadi marginal gains tu bagaimana untuk mendapatkan marginal gains, sudah tentu YB Hana terpaksa mengulangi struktur apa yang ada dulu kalau kita lihat mereka yang mengikuti perkembangan sukan dulu di bawah YB Khairi Jamaluddin mewujudkan podium. Ya. Bermakna podium ini menguruskan atlet yang dianggap sebagai medal prospects untuk Rio de Janeiro yang Akbar pergi. Jadi kemudian mereka meletakkan atlet elit ini dalam kelompok yang kecil luar daripada program elit prestasi tinggi untuk yang lain di peringkat sukan Commonwealth ataupun sukan Asia. Jadi apabila mengenal pasti prospek medal untuk Olimpik ini, tetapi cuma yang kita lihat adalah masa yang cukup singkat itu apakah ia memadai? Kerana dalam masa yang cukup singkat, apakah proses yang boleh memberi marginal gains kepada atlet? Itulah persoalannya. Okay. Soalan tu yang nak tanya. Ya. Tapi kan Rizal, apakah keperluan yang harus ditampilkan dalam program khusus Road to Gold ni dalam usaha untuk jadikan dia macam add value kepada program podium? Okay. Selain memastikan semua atlet ini menerusi proses kelayakan agar layak ke Sukan Olimpik di Paris Julai dan Ogos 2024, mereka harus melalui proses kelayakan. Bermakna mereka harus diberi sokongan apakah dari segi allowance itu dinaikkan seperti apa yang diminta oleh Datuk Pandalia Renom, dan juga dari segi latihan, dari segi persediaan mental dan juga fizikal, dan juga perbelanjaan-perbelanjaan yang membabitkan bagaimana untuk memastikan mereka boleh layak. Tetapi apakah mereka dikenal pasti dahulu ataupun proses kelayakan itu dibiarkan baru mereka dimasukkan ke dalam program. Kan? Jadi ini antara perkara-perkara yang harus difikirkan oleh jawatankuasa bersama dengan penyelaras projek Stuart Ramalingam dan anggota jawatankuasa. Cuma yang saya terfikir-fikir apakah kalau dulu dalam masa 3 atau 4 tahun kerajaan melaburkan sebanyak 13 juta ringgit. Ingat tak lagi basikal untuk Datuk Azizul Hasni Awang? Jadi dalam 3-4 tahun itu proses itu telah hasil kerjasama ISN dengan kejuruteraan aerodynamics, mereka menghasilkan satu basikal yang berharga 13 juta ringgit. Jadi apakah jawatankuasa ini ada kemampuan dari segi kewangan untuk menyediakan sokongan dari sudut itu? Jadi ini antara perkara yang dalam masa 16 bulan ni apa sebenarnya yang boleh jawatankuasa ini lakukan? Dan dalam masa 16 bulan itu belum ada lagi atlet kita yang layak ke Olimpik Paris. Itu juga satu tugas yang besar untuk jawatankuasa Road to Gold. Saya nak tanya juga, tadi Tan Sri Norza menyebut 3 nama, termasuk badminton Aaron Chia Sohoyi, Datuk Azizul dan juga Datuk Pandalila. Namanya dah pun disebut dan sudah pasti mereka ini akan berada dalam program Road to Gold. Mahu tak mahu, kita kena akui bahawa kita akan bersandarkan kepada atlet yang sama daripada sebelum-sebelum ini. Betul. Jadi apakah Rizal merasakan sepatutnya ada limitation dalam pemilihan atlet untuk Road to Gold ini kerana belanjanya mungkin sedikit besar? Ataupun kita akan buka, Tan Sri Norza sebut tadi mungkin 11, 10 dan sebagainya. Berapa yang sepatut? Okey, siapa yang jadi saya pun tidak tahu apakah sebenarnya terms of reference jawatankuasa ini untuk memilih sama ada prospek pingat emas ataupun medal prospect. Medal prospect. Baru nak tanya soalan. Jadi ini harus diperincikan oleh pengerusi bersama iaitu Tan Sri Norza bersama dengan YB Hana. Kalau medal prospects,
kelompoknya besar. Ya. Mungkin ada 12 atau 15 atlet. Tapi kalau gold medal prospects itu, siapa sebenarnya yang kita ni? Kalau kita lihat dari segi ranking, sekarang ini mungkin Datuk Aziz Hasni Awang. Itu pun selepas menjalani pembedahan pitasan jantung, dia dapat menduduki tangga kedua di Jakarta UCI Nations Cup, kalah kepada world juara dunia Harry Leveson dan sekarang ini bersaing di Egypt. Kemudian Datuk Panalera Rinong, kalau dia seorang, Sik Rama mesti ada Nona Dabita Sabri. Kemudian sudah tentu juara dunia Aaron dan juga Sowick. Apakah Tina dan juga Peli dapat terpilih? Apakah Goh Sun Huat dengan Shavon Lai nanti ada kalau ikut ranking? Sebab itu ini antara perkara yang harus diperhalusi. Maknanya jawatankuasa harus perhalusi medal prospects ataupun gold medal prospects. Itu kriterianya. Dan apakah bajet khas Tapi I ada think the budget disediakan? plays a role untuk gold medal prospect atau medal Kalau prospect. kita lihat juga latar belakang sukan untuk 3 atau 4 temasya sebelum ini, ada pembelanjaan khusus menerusi podium. Inilah yang berkenaan menerusi podium. Sekarang ini atas podium ada pula jawatankuasa Road to Gold Paris kan. Jadi kita lihat juga apakah ada bajet khas. Kerana kita lihat juga dalam 3-4 tahun ada 13 juta yang dilaburkan hanya untuk Datuk Aziz Hasni Awang. Tak termasuk dengan persiapan atlet lain. Jadi mungkin memakan belanja yang cukup besar. Apakah ini akan dibuat dalam masa 16 bulan? Betul. Lepas tu satu lagi tentang ahli jawatankuasa yang dibina khas untuk Road to Gold ni. Apakah kelainan? Sebab kita nampak ada kehadiran Datuk Nicole David, all the ex-players kan, Datuk Lee Chong Wei, Datuk Minawan. Impak mungkin untuk Road to Gold dan mungkin kelainan. Saya rasa ini satu kelainan yang tidak dilaksanakan oleh mana-mana program terdahulu. Kerana kita lihat ini 3 sang juara. Datuk Minawan walaupun dalam hoki berpasukan memang seorang legenda. Datuk Lee Chong Wei sudah merasakan debar dan getar, menang dalam podium tapi kempunan pula pinggan emas. Datuk Nicole David 8 kali juara terbuka dunia, 108 minggu berturut-turut sebagai number 1 in the world. Jadi apakah mereka dapat memberikan motivasi dan juga dari sudut psikologi untuk mempersiapkan diri menjelang kejohanan, menjelang cabaran sebenar. Bukan saja menerusi di Paris tetapi juga proses untuk kelayakan itu. Jadi inilah saya rasa elemen yang boleh memberi nilai tambah kepada atlet-atlet yang terpilih nanti. Saya rasa kerana ini 3 sang juara yang boleh berkongsi pengalaman mereka bagaimana untuk bersiap menghadapi cabaran paling tinggi, paling prestige di dunia. Rizal, akhir sekali, Rizal senada dengan CDM Paris mengatakan bahawa Paris 2024 adalah the best Olimpik untuk kita menang Sudah gol. tentu bekas bos saya. Jadi saya kena mengambil pendekatan yang positif. Tapi kalau kita lihat realitinya agak sukar. Los Angeles lebih is more. Ya, juga mungkin KBS harus memikirkan bagaimana untuk berfikir dari sudut strategik, melahirkan lebih ramai Aziz Hasni Awang, Datuk Panalera Rinong dan juga Datuk Lee Chong Wei. Itulah perancangan strategik jangka masa depan yang harus difikirkan oleh pemikir-pemikir terbaik sukan Malaysia. Adakah perlu kita memanjangkan diskusi ini kepada 1 jam? Untuk Road to Gold. Terima kasih Rizal. Dengan pandangan yang cukup benar. Kita jumpa kembali InsyaAllah. Terima kasih Rizal. Tapi lepas kita dah sentuh tentang Olimpik kan. Lepas ni kita nak sentuh tentang something that's coming lagi dekat. Apa yang menarik? Bulan 5 ni. Okey.